Kamu tunggu. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Speaker. Saya ingin masuk terus ke dalam perbahasan saya. Kamu tunggu ingin mengambil perhatian terhadap perkara pembangunan luar bandar, di mana sebanyak 5 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan kampung baru dan 4 juta ringgit lagi untuk penyelenggaraan jalan-jalan kampung. Kampung Tungku ingin menyaran kepada kerajaan negeri supaya memberi tumpuan terhadap beberapa kampung yang tidak berada di bawah pentadbiran PBT. Terdapat banyak kampung seperti ini. Salah satu contohnya adalah Kampung Menyuruk. Kampung Menyuruk di Patanggali, daerah Hulu Selangor. Saya difahamkan kampung ini walaupun kecil tetapi ianya tidak terletak di bawah PBT, iaitu Majlis Daerah Hulu Selangor, dan ianya haruslah diberi perhatian dalam peruntukan ini supaya infrastruktur asas seperti jalan dapat dipertingkatkan. Selain itu, saya juga ingin meminta kerajaan memberi perhatian kepada kampung baru yang ada aktiviti-aktiviti perindustrian. Salah satu contoh ialah Kampung Baru Sungai Buloh. Kampung Baru Sungai Buloh merupakan satu kampung yang memang terkenal dengan industri-industri perabot, dan aktiviti industri yang ada barangkali adalah industri yang mungkin besar, dalam saiz yang besar. Jadi saya berharap kerajaan juga dapat memberi perhatian kepada kampung-kampung seperti ini supaya mereka yang menjalankan aktiviti perindustrian ini, mungkin sebahagian masih lagi haram, tetapi kita cuba mengusahakan sesuatu untuk mempertingkatkan jalan-jalan di kampung ini. Tuan Speaker, saya juga ingin mengambil perhatian terhadap perkara Dewan Orang Ramai di bawah Pecahan Kepala 3 Berbandaran 10030 Berbandaran 01 Dewan Orang Ramai. Sebanyak 500,000 diperuntukkan untuk tujuan ini, dan saya ingin meminta kerajaan memberi perhatian. Sehingga sekarang masih ada lagi Dewan Orang Ramai ataupun balai raya yang dibina atas tanah kerajaan, tanah negeri atau tanah lapang, di mana dewan-dewan ini masih belum diambil alih sepenuhnya. Dan salah satu bentuk ataupun jenis atau kategori dewan ini adalah dewan yang di-occupied oleh rukun tetangga. Rukun tetangga adalah di bawah Jabatan Perpaduan Nasional, di bawah Kementerian Persekutuan, tetapi ada juga dewan di kawasan saya yang diuruskan oleh rukun tetangga, tetapi tanahnya atas tanah kerajaan dan masih belum diserah. Walaupun kerajaan tempatan Majlis Bandaraya Putrajaya telah berkali-kali meminta, memesan, dan sehingga mereka terpaksa mengunci, tetapi mangga majlis dirosak dan dibuka. Jadi saya rasa perkara ini harus diberi perhatian. Contohnya Dewan Respons di Sungai Weh, Kampung Baru Sungai Weh. Ya, dapat satu lagi balai raya sebelah Dewan Respons ini digunakan sebagai tadika kemas. Dan saya rasa tidak ada masalah untuk dewan-dewan yang diduduki atas tanah kerajaan ini dijadikan sebagai tadika kemas, asalkan ia memberi bantuan ataupun perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Tetapi apa yang penting adalah pengurusannya harus betul. Kalau tanah itu kerajaan, maka ianya harus diambil balik. Dan saya minta Esko yang berkenaan untuk memesan, menegaskan supaya tanah ini perlu diambil balik oleh pejabat tanah ataupun oleh PBT. Satu perkara ialah tentang perbandaran, iaitu perkara tentang CCTV, di mana kerajaan membutuhkan 6 juta ringgit untuk tujuan ini. Dan saya ada satu nasihat kepada kerajaan, iaitu kita tidak boleh anggap CCTV sebagai satu-satunya cara penyelesaian untuk menyelesaikan, mengurangkan kegiatan jenayah. Kerana apa yang lebih penting ialah ini adalah satu peralatan, tetapi peranan yang dimainkan oleh polis adalah sangat-sangat penting. Dan kita juga harus beringat apabila kita menawarkan kontrak ataupun tender untuk projek CCTV ini, kita harus memastikan all the hidden clause yang tidak memihak kepada kerajaan negeri dengan izin harus dikesan dan dibatalkan. Kerana selalunya sebelum ini kerajaan banyak menandatangani kontrak ataupun perjanjian yang tidak memihak kepada kerajaan negeri. Contohnya, kita perlu membayar kos-kos tertentu untuk perkara-perkara yang tidak munasabah, ataupun tempoh kontrak itu terlampau panjang, mungkin 10 atau 20 tahun. Dan kita harus mengambil iktibar daripada perkara ini dan memastikan kita mendapat CCTV
dengan value for money. Saya juga ingin menyentuh tentang perpustakaan Tuan Speaker, di mana kerajaan hanya membutuhkan RM50,000 saja untuk perpustakaan, untuk kelengkapan dan koleksi. Saya berpendapat ini adalah terlalu sedikit. Kalau kita nak buat perpustakaan, pada pendapat saya, fokus yang pertama adalah terhadap koleksi buku yang kita ada tu, bukannya bangunan dan sebagainya. Walaupun bangunan sudah ada, tapi apa yang penting adalah software, adalah buku, koleksi buku itu. Saya rasa RM50,000 ini adalah terlalu sedikit, dan saya juga menyarankan supaya kerajaan menambah koleksi-koleksi buku dalam bahasa Cina dan bahasa Tamil, supaya rakan-rakan bukan Melayu juga dapat mendapat manfaat daripada perpustakaan-perpustakaan yang kita uruskan ini. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang bantuan sekolah agama Cina dan Tamil, dan untuk tahun depan kita membutuhkan RM16 juta kepada sekolah-sekolah ini. Saya ingin membawa satu cadangan baru, iaitu kita, Kerajaan Negeri Selangor, memang telah melakukan sesuatu yang cukup cemerlang dengan memberi bantuan kepada sekolah-sekolah ini yang selama ini dilupakan ataupun dipinggirkan oleh Kerajaan Persekutuan. Saya juga mencadang supaya bantuan diberi kepada sekolah-sekolah seperti Chinese Conforming School yang digelar sebagai Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, SMJK. Di negeri Selangor kita hanya ada 4 saja SMJK, seperti iaitu SMJK Katolik Petaling Jaya, SMJK Kuang Wah Klang, SMJK Yok Kwan Skincan, dan SMJK Yuhua Kajang. Saya bercadang ada lagi SMJK Chonghua Kelang. Chonghua. Oh, maafkan saya, mungkin statistik saya tak berapa lengkap, tetapi kalau tambah lagi maksudnya ada 5, Tuan Speaker, 5 sekolah. Dan saya rasa mungkin kita boleh memikir bagaimana kita dapat memberi bantuan kepada mereka, kerana sekolah-sekolah ini adalah sekolah bantuan modal, iaitu mereka atau tanah mereka ini sebenarnya diuruskan ataupun dimiliki oleh lembaga pengelola, tapi mereka mendapat sebahagian saja bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Dan kalau sekolah-sekolah ini hendak mempertingkatkan aktiviti pembangunannya, misalnya pembangunan fizikal, nak buat dewan, bilik darjah, kantin dan sebagainya, mereka perlu mendapatkan sumbangan daripada masyarakat umum. Jadi saya berasa mungkin kerajaan boleh berfikir untuk membantu sekolah-sekolah SMJK ini. Satu lagi perkara ialah tentang penyelenggaraan sampai boleh lift rumah bangsa kos rendah sebanyak 2 juta diperuntukkan. Ini adalah usaha murni daripada Kerajaan Negeri Selangor sejak tahun lalu, kalau saya tak silap. Saranan saya ialah apabila program ini dijalankan di kawasan saya, terdapat sedikit masalah, iaitu masalah pemilihan kontraktor. Kontraktor yang dipilih, dia ada masalah komunikasi dengan syarikat ataupun syarikat kerajaan yang menguruskan projek ini, di mana kontraktor mengingat mereka akan mendapat bayaran secara berperingkat, tetapi pada hakikatnya kerajaan hanya akan bayar selepas semua diselesaikan. Jadi saya rasa ini adalah satu masalah komunikasi yang telah terlepas pantang semasa kita menawarkan kontrak ini, dan kualiti kontraktor yang dipilih untuk projek ini di kawasan saya rasa questionable dan memang tidak boleh diterima. Dan saya berharap Kerajaan Negeri Selangor dapat menilai kembali kontraktor-kontraktor yang bersesuaian untuk menjalankan program ini, dan lebih baik lagi kalau kerajaan dapat menubuhkan satu, saya tak pasti apa bentuk setup dia, mungkin satu padan ataupun satu setup yang boleh memusatkan pengurusan dan baik pulih rumah bangsa kos rendah ini untuk mengurangkan kos daripada kerajaan tender lift, penyelenggaraan lift, baik boleh lift di suatu kawasan atau daerah atau PPT secara perasingan kepada kontraktor-kontraktor. Kita dapat kumpulkannya bersama dan kita dapat menjimatkan kos. Dan Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang projek khas negeri Pecahan Kepala 15 kod 1015001 Taska SUK. Dalam buku bajet ini diperuntukkan hanya RM10 saja untuk Taska SUK ini, dan saya rasa ini adalah sesuatu yang saya rasa agak terkilan, kerana apabila kita bercarang untuk
memperkasakan wanita dan membolehkan kaki tangan awam wanita di SUK ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan kita hanya memperuntukkan RM10 saja untuk taska SUK ini. Saya rasa kerajaan negeri haruslah menjadikan SUK ini sebagai satu role model kepada jabatan-jabatan kerajaan yang lain, kepada syarikat-syarikat swasta yang lain, dan kalau kita boleh mengadakan satu taska di sini, saya rasa golongan kaki tangan awam, kaum wanita yang bertugas di SUK ini, mereka akan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien. Satu lagi perkara, Tuan Speaker, juga di bawah P01, iaitu pecahan kepala 2 bulu, merayakan ekonomi Selangor, di mana kerajaan negeri Selangor membutuhkan RM10 untuk pemberian air percuma. RM10 untuk program pemberian air percuma. Tapi pada masa yang sama kita membutuhkan RM78 juta untuk projek bekalan air. Saya ingin bertanya kepada kerajaan negeri, apakah pemikiran kerajaan apabila hanya RM10 diperuntukkan untuk program air percuma, manakala RM78 juta diperuntukkan untuk projek bekalan air pada tahun 2013. Adakah kita menjangkakan bahawa kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik apabila kita menang di Putrajaya nanti, ataupun akan mana? Saya tak pasti. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah pemikiran di sebalik ini? What's the strategy? Dan juga untuk Jabatan Kerja Raya, Tuan Speaker, ada juga perkara-perkara yang saya ingin bagikan. Pertama ialah pecahan kepala 3 membina jalan, iaitu 09 membina jalan dari seksyen 436.5 laluan Persekutuan 1 ke Jalan Rasah Bukit Peruntung. Walaupun seperti apa yang dinyatakan oleh Datuk Menteri Pesadadi bahawa mengikut perlembagaan peruntukan untuk pembinaan jalan tidak lagi diperuntukkan dalam bajet ataupun belanjawan, tapi saya rasa kita harus lihat apa cara kita dapat lakukan untuk meningkatkan ataupun menaik taraf jalan-jalan seperti yang saya nyatakan di sini, iaitu jalan dari Pekan Rasah ke Bukit Buntung. Jalan ini merupakan satu jalan yang sibuk dan ianya perlulah diselenggara, dinaik taraf dari semasa ke semasa. Dan jalan ini, saya sering kali menggunakan jalan ini. Ianya merupakan satu jalan yang kekurangan lampu jalan, dan ini saya rasa adalah amat berbahaya kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya pada waktu malam. Dapat juga lampu-lampu jalan yang rosak sepanjang jalan ini, dan saya berharap JKR Selangor, khususnya JKR daerah Hulu Selangor, dapat memberi perhatian terhadap jalan ini, kerana pada pendapat saya ini adalah salah satu jalan yang agak sibuk dan sedang penggunaannya adalah semakin meningkat berikutan dengan pembangunan yang pakar kita rancang di Bukit Peruntung. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang Jabatan Perairan dan Saliran, iaitu di bawah pecahan kepala menaik taraf sistem saliran 05, projek naik taraf sistem saliran di Sungai Selangor sebanyak RM250,000, dan juga 10030 program pengurusan lembangan sungai di bawah kod 20 menaik taraf benteng dan teping sungai. 01 penstabilan dan pengukuhan teping berbagai daerah diperuntukkan RM1.5 juta. Terdapat aduan daripada penduduk di Patangkali tentang kerja-kerja penaik tarafan benteng dan teping sungai di Sungai Patangkali. Kalau kita masih ingat lagi, tempat ini pernah berlaku satu insiden banjir kilat, saya rasa pada bulan 5 atau 6. Dan semasa itu dapat Tan Sri Datuk Menteri Besar juga pernah turun ke Patangkali untuk menyampaikan bantuan. Saya ingin memesan kepada kerajaan negeri Selangor bahawa sebenarnya Sungai Patangkali ini, benteng Sungai Patangkali, khususnya di bahagian sungai yang berdekatan dengan kedai-kedai MDHS di Jalan B113. Tinjauan yang saya dapati ialah ianya sudah lama tidak dinaik taraf, dan benteng dia sudah terkakis dan sudah rosak lama. Dan benteng ini sebenarnya kedai itu terletak amat dekat dengan Sungai Patangkali. Dan apabila benteng terlalu rosak, bila
banjir berlaku ataupun hujan turun dengan lebat, maka kedai-kedai ini kena air sungai ini. Jadi saya berharap Kerajaan Negeri Selangor dapat membantu dan memantau perkara ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan itu saya memohon untuk menyokong. Sekian, terima kasih.